Persoalan demi persoalan terus berlegar dalam mindah rakyat. Benarkah seorang Perdana Menteri yang berdepan skandal keuangan terbesar negara tidak pernah campur tangan dalam siasatan? Atau adakah naratif itu sedang diuji satu demi satu di hadapan hakim? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hujah yang dibentangkan oleh Peguam Bela Muhammad Safi Abdullah dalam sesi mitigasi kes 1MDB sekali lagi mengundang perhatian umum. Antara teras utama pembelaan ialah dakwaan bahwa Najib Razak ketika masih memegang jawatan Perdana Menteri tidak pernah mencampuri mana-mana siasatan berkaitan 1MDB dan sebaliknya memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Dakwaan ini dipersembahkan sebagai faktor meringankan hukuman dengan penekanan bahwa tiada bukti langsung Najib mengarahkan gangguan terhadap siasatan yang sedang berjalan ketika itu. Saudara-saudara yang dihormati, hujah tersebut bagaimanapun diuji secara langsung melalui penghakiman yang dibacakan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Siqueira. Mahkamah meneliti rekod peristiwa penting termasuk tempoh siasatan 1MDB, termasuk pembubaran pasukan petugas KAS pada Julai 2015, penyingkiran peguam negara ketika itu Abdul Ghani Patail, serta perubahan kepimpinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ketika siasatan sedang giat dijalankan. Fakta-fakta ini dibentangkan sebagai sebahagian daripada kronologi yang tidak boleh dipisahkan daripada persoalan campur tangan kuasa eksekutif. Hadirin yang budiman, disinilah pertembungan dua naratif berlaku. Satu daripada pihak pembelaan yang menegaskan ketiadaan arahan langsung daripada Najib, dan satu lagi daripada dapatan mahkamah yang menilai kesan tindakan-tindakan pentadbiran terhadap kelangsungan siasatan. Dari sudut perundangan, persoalan bukan sekadar sama ada wujud arahan bertulis atau lisan, tetapi juga sama ada keputusan-keputusan institusi yang dibuat pada masa itu telah menjejaskan integriti proses siasatan. Mahkamah menilai perkara ini berdasarkan inference, kronologi, dan implikasi sebenar, bukan hanya niat yang dinyatakan. Rakan-rakan penonton, satu lagi hujah penting Safi ialah dakwaan bahwa kes SRC International tidak dibicarakan secara adil, merujuk kepada keputusan lembaga pengampunan yang mengurangkan hukuman Najib. Menurut pembelaan, keputusan tersebut menunjukkan wujudnya penindasan besar terhadap Najib sepanjang proses kehakiman. Namun dari perspektif undang-undang, pengampunan atau pengurangan hukuman tidak semestinya membatalkan dapatan bersalah, sebaliknya mencerminkan budi bicara eksekutif yang berasingan daripada proses perbicaraan. Saudara-saudari sekalian, hujah mengenai beban tanggungjawab yang tidak seimbang turut diketengahkan dengan Safi menamakan beberapa individu lain termasuk Lo Taik Jo atau Jo Lo serta saksi-saksi utama 1MDB yang didakwa masih belum berdepan pertanggungjawaban setara. Isu ini sememangnya sering dibangkitkan dalam wacana awam sejauh mana keadilan boleh dianggap lengkap jika aktor utama lain masih bebas. Namun mahkamah lazimnya menilai kes berdasarkan bukti dan pertuduhan terhadap tertuduh di hadapan mereka, bukan kehadiran atau ketiadaan pihak lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Safi juga menekankan aspek kesehatan dan usia Najib sebagai faktor mitigasi, termasuk masalah ulcer berdarah, tekanan darah tinggi, keradangan lutut, serta pembedahan mata. Dalam sistem kehakiman, faktor kesehatan memang diambil kira, khususnya ketika menjatuhkan hukuman, namun ia jarang mengatasi pertimbangan serius
terhadap kesalahan yang melibatkan kepentingan awam dan jumlah dana yang sangat besar. Saudara-saudara yang dihormati, case 1MDB bukan sekadar case individu, tetapi simbol kepada persoalan tadbir urus, accountability, dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Hujah pembelaan dan dapatan mahkamah yang bertentangan ini memperlihatkan betapa kompleksnya kes berprofil tinggi, di mana setiap fakta kecil boleh membawa implikasi besar terhadap persepsi awam dan sejarah negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu sudut penting yang wajar diperhalusi ialah perbezaan antara campur tangan langsung dan kesan tidak langsung keputusan pentadbiran. Dalam hujah mitigasi, pembelaan menegaskan ketiadaan arahan eksplisit daripada Najib Razak untuk menghalang siasatan. Namun dari kacamata perundangan, Mahkamah sering menilai kesan keseluruhan sesuatu tindakan sama ada keputusan membubarkan pasukan KAS, menukar kepimpinan institusi, atau mengubah struktur siasatan telah mencipta halangan material kepada proses mencari kebenaran. Disinilah standard pembuktian dan inference menjadi kritikal, bukan sekadar siapa mengarah, tetapi apa akibat terhadap kebebasan dan kelangsungan siasatan pada masa itu. Saudara-saudari sekalian, implikasi keputusan hukuman kelak juga membawa mesej lebih luas kepada tadbir urus negara. Sekiranya faktor mitigasi diterima secara signifikan, ia menandakan penekanan terhadap unsur kemanusiaan, kesehatan, dan sumbangan perkhidmatan awam. Jika sebaliknya, penegasan hukuman mencerminkan keutamaan ke atas pencegahan, accountability, dan kepentingan awam dalam kes berprofil tinggi. Apapun keputusannya, kes ini akan terus menjadi rujukan penting, bukan sahaja tentang 1MDB, tetapi tentang garis pemisah antara kuasa eksekutif, kebebasan institusi, dan keadilan yang dilihat serta dirasai oleh rakyat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa pandangan Anda? Isu ini jelas belum berakhir dalam perbahasan rakyat. Adakah hujah bahawa Najib tidak campur tangan benar-benar meyakinkan Anda, atau adakah dapatan mahkamah lebih mencerminkan realiti sebenar kuasa dan tanggungjawab? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Suara Anda penting dalam wacana negara. Dan jika Anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.